وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, kita pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saya rasa ini mungkin pertama kali kuliah Maghrib diadakan secara fizikal setelah hampir setahun lebih lah. Kita tahu permulaan COVID ni bermula pada awal 2020 ketika manusia seluruh dunia menyambut kedatangan 2020, sekali betul-betul datang 2020 tu. Terperanjat kita dibuatnya, dan dunia dikejutkan dengan satu penyakit yang luar biasa lah. Tapi hari ini saya pun agak mungkin nak kata terperanjat ke, orang kata panjat ke, sebab diberitahu bahawa hari ini kuliah secara fizikal. Sebelum ini kita buat secara online dan sekarang pun masih juga secara online Facebook, dan hari ini nampaknya secara fizikal supaya mudah-mudahan insya-Allah lah memberkati segala apa yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan kuliah fizikal ini berterusan. Kita pun tak tahu keadaan seterusnya. Mudah-mudahan minggu depan stable. Jangan pula minggu depan lain cerita pula ni COVID ni. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah dikurniakan kepada kita kesihatan, kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Ini yang paling utama sekali, kesabaran dalam menghadapi ujian kehidupan. Saya perhatikan di Singapura ni, alhamdulillah, walaupun susah-susah macam mana pun, ada jemaah susah dapat bantuan pertolongan. Saya dengar berita di negara jiran, di Indonesia, Malaysia dan sebagainya, Bangladesh, banyak yang susah-susah. Kena buang kerja, tak ada duit, tak ada makan. Pada mereka kalau dapat $10 tu pun dah satu besar bagi mereka. Pasal nak beli beras pun dah tak ada. Jadi kita di sini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, makan perata pun sedap, semua sedap, alhamdulillah di sini. Di negara jiran ada yang nak makan pun susah. Jadi siapa-siapa yang ada teman, bantulah mereka walaupun dengan $10 tu, bagi mereka itu satu benda yang besar sekali. Insya-Allah mudah-mudahan dengan banyak berbakti kepada masyarakat yang lain, Allah bukakan rahmat, keberkatan kepada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah rahimakumullah, saya dah terbiasa dengan para penonton pasal apa dalam online, para penonton sekarang ni fizikal mana ada penonton lagi, semua para jemaah yang hadir. Insya-Allah kita biasa selalu pada hari hari Isnin selepas salat Maghrib kita adakan kuliah, iaitu pahala hidup 7,000 tahun. Bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Jadi saya rasa hari ini kita ulang kaji sajalah apa yang kita belajar, dan tajuk pun sesuai pada hari ini berkenaan kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan dan kemuliaan umat ini sifat sabar. Dan sifat sabar ini bukan hanya setakat kelebihan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, malahan satu kemuliaan bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya pahala ni, kelebihan dia sabar dan pahalanya luar biasa. Jadi kita jemaat Masjid Darul Makmur dan semualah masyarakat Islam seluruh dunia ni, kalau kita perhatikan masyarakat Islam ni dengan ketenangannya, sifat sabarnya, sifat
pengharapan kepada rahmat Allah. Alhamdulillah. Nanti kita akan lihat kelebihan besar sekali orang-orang yang bersabar ni. Dan satu kalimat yang memang senang disebut, tapi antara yang paling susah nak dibuat. Senang nasihat orang suruh sabar, tapi kita kadang-kadang pun tak sabar juga. Tapi kalau kita dapat, pahalanya luar biasa, mulia dunia akhirat. Malahan insya-Allah jemaah Masjid Darul Makmur, kalau kita orang-orang yang sabar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang syahid, orang-orang yang mati syahid insya-Allah. Dan sabar ini ada masa-masa kita tak perlu buat apa-apa. Kita diam je, kita tenang je. Itu pun dah pahala besar. Macam sekarang ni. Jadi para jemaah sekalian, kita mulakan pengajian kita dengan marilah sama-sama baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang sabar, dikurniakan kelebihan, kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dikurniakan kepada kita Jannatul Firdausil A'la, Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Jadi hari ini pakai nampak, dulu kalau berceramah buka pelitup, sekarang kena ceramah tutup. Dan saya teringat sewaktu awal-awal tahun 2020 pun tengah kecoh di negara barat, di mana biasalah ada negara-negara di barat tidak suka wanita-wanita Islam orang kata bernikab, tutup. Kecoh dekat Perancis pun tak boleh tutup-tutup. Yalah, ada memang kita tak nafikan, setengah ulama kata sebahagian muka wanita ni aurat, ada yang mengatakan begitu. Jadi kita terpulang bagi masing-masing. Tapi katanya apa ni tutup-tutup ni, sampai pernah saya baca berita bergaduh. Sebab ada orang Arab ni dah terbiasa, macam Arab Saudi, dia terbiasa perempuan dia tutup, dia pergi negara barat pun dia tutup juga. Jadi Mak Saleh kata, apa ni tutup? Saya ketika itu, kecoh-kecoh. Sekali sekarang, bukan kata orang perempuan semua kena tutup, orang lelaki pun kena tutup. Baru betul. Kita pun pakai nikab juga ni. Tapi nikab ni itulah, nikabnya lain macam sikit. Para jemaah rahimakumullah, insya-Allah hari ini kita nak bicarakan berkenaan kemuliaan umat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kelebihan besar, iaitu sifat sabar dan sifat tenang. Saya agak tertarik dengan tajuk ini. Kita dah bicarakan juga dalam ni buku ni, kita sebelum ni kita belajar pahala hidup 7,000 tahun. Inilah, saya mungkin ramai yang dah tahu. Saya agak tertarik isu tentang kelebihan umat baginda ni, tentang sifat sabar dan tenang. Sebab sebelum saya nak terangkan hadis-hadis kelebihan ni, sebab ketika kecoh COVID di Singapura, apabila nak kena circuit breaker, lockdown, supermarket itu DP testing kita masyarakat Singapura. Supermarket. Apabila orang habis semua barang-barang supermarket, telur habis, sardin habis, ini barang-barang tin-tin semua habis. Yang herannya sayur-sayur pun habis. Nak buat apa dibeli sayur banyak-banyak ni? Ada yang sampai simpan dalam icebox sayur. Habis barang supermarket Singapura. Sampai ke pihak menteri, ahli parlimen pun tegurlah, ini sifat pentingkan diri sendiri, tidak seharusnya ada pada masyarakat Singapura. Tapi saya perasan ramai di kalangan masyarakat Islam yang tenang. Ini yang saya alhamdulillah lihat, sabar, tenang. Pasal apa? Pasal umat baginda sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa dengan lapar. Kita biasa puasa 1 bulan. Puasa 1 bulan tu satu hal. Dahlah puasa 1 bulan Ramadan, kita kena kerja. Haus, lapar, penat. Sampaikan orang yang bukan orang Islam pun dia heran tengok macam mana. Heran tak ada pula orang yang berpuasa tu sampai tombang ke pengsan ke, tak ada. Jadi kita dah terbiasa alhamdulillah dengan kesusahan, kepayahan, dan apabila dalam keadaan macam itu kita tenang. Jadi ini sebenarnya kita tidak perasan bahawa ini adalah antara sifat
kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat sabar dan tenang. Mudah-mudahan kita berterusan dengan sifat ini. Saya akan terangkan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, ayat Al-Quran. Mulianya orang yang bersabar dan memiliki sifat tenang. Sebab ada orang sabar tapi tak tenang. Kita nak sabar dan tenang dalam menghadapi ujian kehidupan. Dan saya lebih bimbang ni pula, ada menteri ke mana cakap bahawa COVID ni mungkin bukan yang berakhir, ini mungkin permulaan. Alamak, lagi seram. Dia kata COVID ni permulaan. Habis yang second apa pula? Seram dengar. Cuma itulah, kita tenang, sabar dalam menghadapi ujian apa pun, insya-Allah pahalanya besar sekali. Jemaah Masjid Darul Makmur dan mungkin para penonton pun ada juga di Facebook online ni. Ini kelebihan besar. Baik, pertama sekali antara kelebihan umat Rasulullah ni tentang sifat sabar, iaitu berkenaan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, bersabda, ajaban li amril mu'min. Ini hadis pertama. Ajaban li amril mu'min. Rasulullah merasa takjub dan merasa hairan dengan kelebihan umatnya sendiri. Rasulullah merasa hairan dengan kelebihan Allah berikan kepada umatnya sendiri. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kelebihan apa? Sabar. Kelebihannya dan pahala dia. Ajaban li amril mu'min. Saya merasa takjub dengan kelebihan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Orang beriman ni, apa dia buat, semua pahala. Tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, kita jemaah Darul Makmur. Ini sampai pelitup ni pun kadang-kadang bergerak-gerak dia. Kemarin okey, ni pula bergerak-gerak pula. Kita ni hidup, orang beriman ni, kita duduk pun pahala. Sekarang kita tengah duduk ni, Masya Allah, pahala. Sebab dengar ceramah di masjid, sebab menunggu sembahyang Isyak, sebab kita duduk ni pun memang ada hadis menyebut, lepas sembahyang fardu, duduk sama pahala seperti sembahyang. Dan malaikat mendoakan rahmat kepada kita. Kemudian kita balik pun pahala. Kita duduk melayan anak, melayan isteri pun pahala. Ketika senang kita alhamdulillah pun pahala. Ketika susah kita sabar tak buat apa-apa pun pahala. Ini yang Rasulullah kata alaihi salatu wassalam, inna amrahu kullahu khair. Orang beriman ni semua pahala. In asabathu sarra syakar. Jika dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Kita kadang lepas makan, alhamdulillah. Kita lepas tu, alhamdulillah. Kita lepas, alhamdulillah. Besar pahala. Wa in asabathu darra, kalau ditimpa kesusahan, dia sabar. Sabar ni bukannya buat apa pun, diam je, sabar. Itu pun pahala. Jadi ini kelebihan bagi orang beriman daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam sekarang kita tengah masalah penyakit ni. Lepas tu kita pula kadang-kadang stres dengar berita hari ini 500. Alamak. Boleh sakit jantung. Turun balik 400, 300. Naik balik. Lama-lama jangan dengar berita lagi baguslah. Kerana sakit jiwa pula dia buatnya. Kita relax sudah. Kita relax, kita tenang, kita sabar, pun pahala. Jadi ini kelebihan orang beriman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ni terhadap orang-orang beriman, kita dilarang menghina, kita dilarang mencemooh, sebab dia orang beriman. Saya pun nasihatkan untuk diri saya, tuan-tuan. Kadang-kadang kita lihat orang di luar sana mungkin ada yang tak sembahyang, ada yang tak pergi masjid. Kita pergi masjid, kita sembahyang. Sebaik-baiknya kita doakan. Sebab kadang-kadang mereka ni tak sembahyang, mungkin mereka ni tak ibadah. Ada kadang-kadang orang Melayu kita, mungkin dia tak tahu, mungkin tak ada orang tegur. Sebab banyak kes berlaku, hari ini mereka tak sembahyang, hari ini tak pergi masjid. Besok-besok mereka bertaubat, lebih rajin sembahyangnya, lebih bagus ibadahnya daripada kita. Sebab itu, peringatan kepada kita, sentiasa doakan kebaikan bagi semua orang-orang Islam. Dan saya tertarik dengan kata-kata Habib Umar daripada Yaman. Dia nasihatkan kepada kita, jangan merasa sombong dengan ibadah kita lah. Sebab ini saya nak terangkan tentang kelebihan orang beriman. Maknanya kalau kita ada
pelajaran agama, kita jangan menghina orang yang tak ada pendidikan agama. Kalau kita rajin ke masjid, jangan menghina orang yang tak rajin ke masjid. Kalau kita ni rajin baca Quran, jangan menghina orang yang tak baca Quran. Pasal apa ini Allah berikan kelebihan bagi kita, kita bersyukur. Bagi mereka yang malas, tak ibadah, yang macam-macam lah buat benda tak baik, kita doakan, kita nasihatkan dengan cara baik. Sebab banyak berlaku kadang-kadang yang musuh Islam, musuh Islam, akhirnya masuk Islam dan dia punya Islam lagi bagus daripada kita. Ini saya lihat ada satu ahli parlimen dekat Holland. Oh, dia punya hentam Islam tu teruk betul. Sekali heran dia ahli parlimen dekat Holland, kemudian dia masuk Islam. Masya Allah, dia punya berbakti pada agama Islam. Kadang-kadang saya lihat, kadang lagi bagus daripada kita. Sebab itu, ini yang musuh, yang benci Islam. Jadi bagi orang-orang Islam yang tak nak ibadah dan sebagainya, kita doakanlah mudah-mudahan. Jadi ini yang saya nak ketengahkan di sini. Rasulullah memberitahu, ajaban li amril mu'min. Orang beriman ini kelebihannya semua pahala. Sebab apa? Sebab kalimat la ilaha illallah tu. Kemuliaan la ilaha illallah. Jadi kalau macam anak kita ke siapa-siapa, kawan-kawan yang malas, kita nasihatkan, tegur dengan cara baik. Tak perlu nak menghina, mencaci dan sebagainya. Sebab kadang-kadang mereka besok-besok nanti dah beramal, kadang-kadang lagi bagus daripada kita ni. Jadi ini pertama tentang kelebihan umat Rasulullah SAW dan kemuliaannya, iaitu sifat sabar dan sifat tenang. Jadi Rasulullah memberitahu tadi kelebihannya semua pahala. Yang kedua, antara ayat Al-Quranul Karim memberitahu tentang kelebihan orang yang sabar, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini ayat pada saya ni luar biasa sekali. Menerangkan tentang kelebihan orang bersabar, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya akan dikurniakan, diberikan kepada orang-orang yang sabar ini ajrahum bighairi hisab, pahala yang tak ada kira-kira, tak ada limit. Kita ni kalau pergi sembahyang Masjidil Haram, kita dapat 100,000. Masya Allah. Kalau kita zikir baca Quran satu huruf, 10 hasanat. Kita amal ini dapat pergi masjid, dapat 27 plus. Tapi orang yang sabar ni, sampai tak terkira pahalanya. Menunjukkan sifat sabar ni, antara sifat para Nabi dan Rasul, dan sifat orang-orang yang tinggi standardnya di sisi Allah Ta'ala, yang mana pahalanya tak terkira. Sebab itu, kadang-kadang kita ni Masya Allah, rajin, Alhamdulillah kita bersyukur. Ke masjid, ibadah, berzikir, ada amalan, Alhamdulillah. Tapi jangan sangka orang-orang yang di luar sana, yang susah makan, susah hidup, susah, keadaan susah. Macam Afghanistan, pelarian. Ni baru-baru ni keluar BBC pula. Radio British ni. Baru tadi saya dengar di Afghanistan. Kesian. Masalah dah lah keadaan perang sekarang ni. Kemudian kemarau. Air pun tak ada, air bersih. Makan pun susah. Yang wanita-wanita, budak-budak semuanya susah. Kadang-kadang mereka ni dalam keadaan susah ni, kerana sabar mereka, kemungkinan pahala mereka lebih banyak daripada kita kat Singapura. Sebab kita ni Alhamdulillah makan sedap, bersyukur juga, sembayang. Tapi itulah saya terangkan tadi, orang yang bersabar ni kadang-kadang standard dia tinggi, kadang-kadang Allah berikan kepada mereka lebih kelebihan daripada setakat kita di sini. Jadi macam mana nak dapat pahala orang-orang yang sabar semua ni? Bantulah mereka yang dalam kesusahan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat barakah mereka ni. Sebab itu Rasulullah mengingatkan sabar ni pahalanya tidak boleh terkira-kira, banyak sangat pahala. Baik, ini yang kedua para jemaah. Jadi ini yang saya nak ketengahkan. Kalau kita dalam keadaan sekarang ini sabar, tenang, insya-Allah pahalanya, ganjarannya luar biasa sehingga tidak terkira. Dan nanti saya akan bacakan hadis di mana pahalanya seperti orang yang syahid. Orang mati syahid walaupun kita meninggal biasa-biasa saja. Inilah kelebihan orang yang sabar. Dan yang ketiga,
Antara ayat Al-Quranul Karim memberikan khabar gembira bagi kita yang bersabar walaupun kita tak buat apa-apa. Saya nak ketengahkan bahawa sabar ni dia ada 3 jenis. Pertama, sabar melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ini macam sembahyang semualah. Puasa. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah Ta'ala, tak buat. Jadi kalau tak buat, kita tak buat apa-apa. Jangan buat ni, diam. Tak buat apa-apa. Tapi itulah yang susah. Pasal apa? Nafsu kita. Nafsu kita ni selalu sangat cocok sini, cocok. Itu yang kadang-kadang kita nak lepaskan kita punya perasaan. Yang ketiga ni, sabar dengan ujian. Cari kerja, cari nafkah, bangun pagi, sakit pula lagi. Masalah family, masalah hutang. Jadi ini 3. Selalunya yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Okeylah kita buat yang wajib-wajib pun alhamdulillah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Ini kadang-kadang susah pasal nafsu. Yang ketiga ni, ujian kehidupan. Macam sekarang ni lah, COVID, masalah pekerjaan, ada yang kena buang kerja, ada yang tak ada kerja dan sebagainya. Jadi, kena tenang, sabar para jemaah. Tadi saya dah bacakan ayat, pahalanya tidak terkira. Yang ketiga, Al-Quran ada menyebut juga, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiris sabirin. Berikanlah khabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu apabila ditimpa kesusahan, orang-orang sabar ni apabila ditimpa kesusahan macam sekarang ni, apa mereka ucapkan? Adakah mereka komplain ataupun mereka bising-bising, buat demonstrasi? Al-Quran mengatakan apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Ta'ala dan kepadanya kita akan kembali. Ini sebenarnya ucapan ni bukan setakat orang meninggal baru kita nak baca. Sebenarnya ketika kita ditimpa ujian macam gini, kita ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau dalam keadaan susah, inna lillah. Dan kelebihannya Allah memberikan khabar gembira. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah Ta'ala akan sentiasa berselawat kepadanya, iaitu Allah Ta'ala akan muliakannya, merahmatinya, mengampunkan dosa, berikan kelebihan yang besar bagi orang yang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan ni para jemaah sekalian, kita ucapkan bukan setakat orang meninggal, tapi dalam keadaan sekarang ni pun, lepas sembahyang inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita dengar berita saja COVID naik turun. Jantung pun jadi. Kita baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah berikan kemuliaan apa? Allah berselawat. Selawat ni maknanya Allah berikan kemuliaan, kelebihan, rahmat, keampunan. Wa rahmah. Allah berikan rahmat kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah golongan yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, berkenaan kelebihan umat baginda SAW, yang mana kitalah umat, kalau ditimpa ujian kita baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau umat-umat sebelum ni tak dengar benda-benda macam ini. Baik, yang keempat antara kelebihan umat baginda iaitu sifat sabar dan tenang. Ada seorang wanita, ni kisah benar, seorang wanita yang mengidap penyakit epilepsi. Epilepsi ni bahasa Arab dipanggil sar'un. Sar'un ni bahasa Arab, epilepsi ni macam istilah bahasa kasar dia, penyakit macam gila babi lah. Dia dah datang betul macam. Saya pernah nampak orang kena epilepsi ni tengah main bola. Saya ingat kecil-kecil tu, ada budak tu main bola, tiba-tiba dia kena menggigil berbuih dia punya mulut dia. Jadi ada kawan kata masukkan, pandai pula budak tu, masukkan benda dalam mulut dia supaya dia tak gigit lidah dan sebagainya. Lepas tu dia hilang. Ni penyakit ni memang zaman Rasulullah pun dah ada, zaman sekarang ada ubatnya tapi tak boleh sembuh lah, memang boleh kontrol saja. Jadi ada wanita pada zaman baginda SAW, dia ada penyakit ni, epilepsi, sar'un ni. Dan dia jumpa baginda SAW. Ini saya nak terangkan tentang sabar ni.
Jadi wanita itu bertanya, "Ya Rasulullah, saya ada penyakit sar'un, penyakit epilepsi ni, dan ya Rasulullah, kalau saya kena penyakit ni, pakaian saya sering terbuka-buka." Ni sebab dia orang perempuan, memang susahlah. Kita laki-laki tak kisah sangat. Ni orang perempuan, jadi malu. Dia kalau kena sakit tu, pakaian ni macam terbuka. Jadi dia minta Rasulullah doakan dia supaya sembuh. Dia minta, "Ya Rasulullah, doakan supaya dia sembuh." Jadi akhirnya Rasulullah berikan dua pilihan. Bayangkan kalau kita lah ni, Rasulullah berikan kita dua pilihan. Kalau sekiranya kamu kalau kamu nak sabar, syurga untuk kamu, dia kata. Kalau kamu sabar, sebab zaman Rasulullah pun tak ada ubat. Benda ni memang tak ada ubat. Sekarang pun tak ada ubat, sebab ubat ni cuma boleh kontrol sajalah. Kalau kamu sabar, kamu akan mendapat syurga. Tapi kalau kamu nak pilihan yang kedua, saya boleh doakan kamu supaya kamu sembuh. Para jemaah, para hadirin rahimakumullah, kalau Nabi beritahu kepada kita ni dua pilihan, mana satu kita nak? Mungkin ada kita, sabar, penatlah sabar, nak tunggu syurga ni jauh sangatlah. Mungkin ada orang kata, "Ya Rasulullah, doa sudahlah, saya nak sembuh lah. Penat saya dengan sakit ni." Tapi wanita tersebut, mungkin dia lihat Rasulullah punya senyuman ke apa. Jadi wanita tu kata, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya nak sabar." Jadi maknanya sabar, syurga. Sabar, syurga. Tapi orang sekarang ni pula, kalau kita tegur, sabarlah. Kita pula kena marah. Apa sabar? Beranjat kita. Kita cakap aja, sabar je lah. InsyaAllah kita kena marah pula. Tapi Rasulullah kata, kalau kamu sabar, syurga. Jadi sekarang kehidupan kita ni, banyak ujian, cobaan, macam-macam ujian. Jawapannya apa? Sabar, syurga. Sabar, syurga, itu saja. Jadi wanita tersebut, dia kata, saya nak sabar. Cuma hajat dia satu saja, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya kalau saya kena sakit ni, epilepsi ni, supaya pakaian saya tidak terdedah-dedah." Maka Rasulullah doakan supaya kalau dia kena sakit tu, dia tak terdedahlah pakaian. Jadi itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau jumpa sahabat-sahabat, dia akan kasih tahu, mari. "Hendak tak saya tunjukkan kamu seorang wanita ahli syurga?" Dia kata. Jadi sahabat-sahabat lain tahu, siapa? Ada tunjukkan, ini wanita dia yang pernah minta pada Nabi, doakan. Kemudian wanita tu kata dia nak sabar, maka Rasulullah kata dia ahli syurga. Jadi setiap kali Abdullah bin Abbas jumpa sahabat, dia kata, ni tengok ni, wanita ahli syurga, pasal apa? Dia sabar. Jadi kalau jemaah Masjid Darul Makmur, tuan-tuan, para jemaah sekalian, kalau kita kuat sabar kita, insya-Allah jannah lah, syurga lah kita, insya-Allah. Cuma nak kena sabar lebih sikit lah. Cuma nak nasihat sabar tu ada seram sikit. Salah cakap saja, kita pula kena marah. Apa sabar? Aduh. Sabar je lah. Baik, ini yang keempat, berkenaan kelebihan wanita tersebut yang inginkan sabar. Jadi sekarang ni macam-macam penyakit, macam COVID lah. Kita hanya berdoa, "Ya Allah, berikan kita kesihatan, kesembuhan, dijauhkan daripada penyakit berjangkit semualah." Jadi ini yang kita harapkan. Tapi apa pun keadaan sekalipun, kita pergi senjata tu sabar. Apa pun keadaan, macam penyakit ni pun, walaupun vaksin pun, itulah heran, vaksin pun boleh kena juga. Cuma dia punya teruk tu tak seteruk orang yang tak vaksin. Kalau tak vaksin lagi very dangerous lah tu. Dia punya teruk pun macam demam biasa, boleh baiklah. Cuma dalam keadaan sakit tu tak boleh campur orang dan sebagainya. Tapi tetap kalau dia sabar, dia tenang, walaupun tak ada obat yang betul-betul boleh menyembuhkan COVID ni, kita sabar. Pahalanya apa? Sabar, syurga. Sabar, syurga. Itu sajalah. Ini yang keempat. Yang kelima, para jemaah sekalian. Yang kelima, saya tengok jam sana cepat, jam ni lambat. Yang kelima, ini yang paling menarik. Antara hadis-hadis yang memberi kita semangat untuk perjuangan kehidupan menghadapi penyakit berjangkit. Ini satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW menyebut, "La yaqa'u 'abdun fit ta'un." Mana tidak ditimpa seseorang itu penyakit berjangkit.
Tidak ditimpa seseorang itu penyakit berjangkit. Fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Sebab berlaku pada zaman Nabi juga penyakit berjangkit. Jadi Rasulullah sarankan supaya jangan keluar negeri. Macam sekarang lah, mana sistem zaman Nabi pun, mana sekarang pun dah buat benda yang sama. Kalau dah kena penyakit berjangkit, jangan keluar negeri. Tapi itulah masalah timbul apabila COVID ni berlaku. Pada negara yang first tu berlaku tu, mereka keluar negeri, habis satu dunia berjangkit. Jadi Rasulullah dah ingatkan, jangan keluar negeri kalau penyakit berjangkit ni. Fayamkuthu fi baladihi. Nabi beritahu, maka kalau penyakit berjangkit berlaku, tetap dalam negeri, sabiran muhtasiban. Ini Nabi sebut sifat kita ni apa? Sabiran, sabar, muhtasiban, mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala, ganjaran daripada Allah. Wa ya'lamu annahu ma yusibahu illa ma kataballahu lahu, dan dia tahu ini takdir ilahi, beriman dengan takdir ilahi, berserah pada Allah Ta'ala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka balasan bagi orang beriman tadi yang tinggal di negara macam sekarang lah, kita tak boleh pergi mana-mana, kita duduk dalam negeri, dan kita sabar mengharapkan ganjaran daripada Allah, dan kita tahu ni takdir ilahi. Illa kana lahu, maka baginya pahala asyahid, pahala orang yang mati syahid. Para ulama mengatakan walaupun dia tak meninggal kerana sakit tersebut, walaupun dia tak meninggal kena penyakit tu, hidup macam biasa. Malahan ada ulama kata walaupun dia tak kena penyakit taun tu, dia tak kena penyakit berjangkit. Orang Arab ni kalimat taun tu maknanya penyakit berjangkit. Dia ada dua, satu taun yang malaria. Malaria ni yang kalau kena berlaku peperangan ni, makan kena cerit-berit sebagainya. Satu lagi taun bahasa Arab, penyakit berjangkit macam sekarang. Jadi Rasulullah memberitahu pahala orang yang sabar dengan keadaan penyakit berjangkit ni, pahalanya syahid. Pahala orang mati syahid, ya Allah. Jadi orang yang mati syahid ini, walaupun kita tak meninggal pun, tak kena sakit pun penyakit berjangkit, tapi kerana sifat sabar, beriman pada Allah Ta'ala, pahalanya syahidun. Inilah jemaah Masjid Darul Makmur, masyarakat Islam seluruhnya, kalau ada sifat tadi, sabiran muhtasiban, beriman takdir ilahi, insya-Allah akhirat, pahala orang-orang yang syahid. Jadi jangan terperanjat para jemaah, kalau kita jumpa nanti di hari akhirat, kita tengok jemaah Masjid Darul Makmur, jemaah, awak kan meninggal kat Singapura macam-macam biasa saja, macam pula boleh dapat digolongkan bersama orang mati syahid? Iyalah, sebab kita sabar dengan ujian penyakit berjangkit, kita sabar, kita mengharapkan ganjaran, Allah berikan kita mati syahid, dikumpulkan bersama orang mati syahid. Jadi jangan terperanjat, kita akan lihat di hari akhirat banyak benda-benda pelik. Yang satu lagi, jangan terperanjat para jemaah, kalau kita lihat orang perempuan banyak masuk syurga awal lebih daripada orang lelaki. Ini pun jangan terperanjat. Pasal apa? Walaupun kita biasa dengar orang kata ada hadis menyebut, Nabi melihat ketika Isra' Mi'raj dalam neraka ni banyak orang perempuan. Tapi jangan lupa juga ada hadis menyebut, nanti jangan terperanjat, nanti di hari akhirat banyak orang-orang perempuan masuk syurga lebih awal daripada orang lelaki. Apa pasal pula? Sebab Rasulullah ada memberitahu bahawa orang yang terawal masuk syurga ni orang yang banyak berzikir daripada orang lelaki dan orang perempuan. Nabi sebut orang perempuan. Jadi kalau besok-besok isteri kita ke anak perempuan kita, macam pula dia dah masuk syurga dulu pula. Aku pula tak masuk-masuk. Pasal isteri kita banyak berzikir. Orang perempuan yang banyak berzikir, Nabi kata dia akan masuk syurga awal. Yang suami, yang lelaki malas berzikir, lambatlah masuk syurga. Jadi sebab itu kita lihat hadis Nabi ni tak boleh lihat satu bahagian, kita lihat keseluruhan bahagian. Jadi kita akan lihat banyak benda pelik-pelik berlaku di hari akhirat. Orang yang kita sangka macam ini, dapat kemuliaan. Orang yang kita sangka hebat rupanya, alamak, dia pun ada masalah juga. Jadi kita ni tak tahu apa-apa, kita hanya berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kelima tadi,
iaitu Rasulullah memberikan khabar gembira orang yang sabar dengan penyakit berjangkit ini, iaitu sabar, tenang, muhtasiban, mengharap ganjaran daripada Allah Ta'ala, dan rida dengan takdir ilahi, mendapat pahala syahid. Masya Allah, tengok kelebihan. Inilah saya tajuk kita tadi tentang kelebihan, kemuliaan umat baginda SAW, iaitu sifat sabar dan sifat tenang. Yang keenam, antara kelebihan sabar ni juga, ini ujian berdepan dengan musuh lah. Ini di mana kita tahu sejarah keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, seorang sahabat baginda alaihi salatu wasalam. Ketika mula-mula dakwah ni di Mekah, keluarga yang paling teruk dianiaya lah, diseksa ni, iaitu keluarga Ammar bin Yasir, dipanggil Al-Yasir. Pasal apa? Abu Jahal ni apabila mendengar Ammar bin Yasir masuk Islam, mak dia masuk Islam, bapa dia masuk Islam, jadi kebetulan mereka ni pula hamba kepada Abu Jahal katanya. Jadi Abu Jahal pun seksa maknya Ammar bin Yasir, dia seksa bapaknya dan Ammar bin Yasir juga. Jadi Rasulullah memberikan khabar gembira, sabar. Isbiru ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Rasulullah memberikan juga khabar gembira, sabar. Sebab mau'idukumul jannah, kamu telah dijanjikan syurga. Jadi ini yang saya, ialah apa pun keadaan, kita kena tenang, sabar, sebab janji Rasulullah bagi orang-orang yang sabar ni syurga. Sebab itu ada ulama' dia kata apa? Saya tertarik kata-kata ni. Dia kata, kita jangan melihat orang-orang miskin tu yang tak ada makan, tak ada ni, mereka tidak dalam keadaan beribadah. Tidak juga. Kita jangan menyangka orang-orang yang dekat hospital, terbaring, kaki sampai ternaik dan sebagainya, tak boleh buat apa-apa. Kita jangan sangka mereka itu bukan dalam keadaan beribadah. Tidak. Kadang-kadang orang-orang yang miskin ni, orang yang susah, orang yang dalam hospital, orang yang cacat, sebenarnya mereka dalam keadaan beribadah. Apa dalam keadaan ibadah? Pasal apa? Sabar mereka tu. Sabar mereka itu, keredaan mereka pada Allah menjadikan mereka itu mulia walaupun mereka bukan dalam keadaan beribadah. Sebab kesabaran. Sebab tu orang yang sabar sebenarnya dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala sama macam orang lain yang beribadah. Dan kadang-kadang yang sabar tu lebih hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang keenam tadilah berkenaan keluarga Ali Yasir. Ammar bin Yasir, maknya, kena torture lah, istilah kita kena torture. Akhirnya mereka mati dan Rasulullah memberikan khabar gembira, mau'idakumul jannah, dijanjikan bagi mereka syurga. Jadi kita sebenarnya tak ada kena torture, kita tak ada kena seksa, kita cuma sabar tenang dalam keadaan apa pun lah, bukan saja penyakit berjangkit, keadaan apa pun, mungkin masalah kerja, masalah duit, masalah family, sabar dan tenang, itu mau'idakumul jannah. Rasulullah kata janji untuk mereka semua yang sabar, iaitu syurga. Itu saja, bukan buat apa, sabar dan kita melakukan kewajipan-kewajipan Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan saya dah terangkan tadi apa, pahala syahid, mendapat syurga yang paling tinggi, kemudian apa, pahalanya tidak terkira banyaknya. Baik, satu lagi tentang sifat tenang. Satu lagi kita perlu tahu, orang yang bersabar ni pun dia kena ada sifat tenang. Sebab ada orang ni dia sabar, dalam dia mendidih. Kerana orang tengah marah kan, dia nak kawal marah dia tu, sabar. Tapi dalam tengah mendidih ni. Jadi dalam Islam ni dia ada sifat sabar dan satu lagi sifat al-halim. Ini yang kadang-kadang kita kena ada dua ni lah. Sebab ada orang dia sabar tapi dia tak tenang. Dia muka merah je. Apa pasal ni muka merah ni? Tengah kontrol marah. Jadi biar sabar dan tenang. Halim. Jadi itu yang Rasulullah memberitahu kepada seorang sahabat. Inna fika khaslatani yuhibbakumullah. Pada kamu ni Rasulullah beritahu kepada seorang sahabat, ada dua sifat yang Allah Ta'ala sukakan kamu ni.
Bayangkan para jemaah, kalau Rasulullah beritahu pada kita ni, wahai jemaah Masjid Darul Makmur, kamu semua ada dua sifat yang disukai oleh Allah Ta'ala. Oh, kita mesti suka ni, apa-apa dia. Rasulullah kata, kamu ada dua sifat yang Allah suka dengan kamu ni. Jadi sahabat tu bertanya, apa dia Rasulullah? Al-hilm wal-anah. Bahasa Arab maknanya sifat tenang dan sifat pemaaf. Halim ni, dia kalau kita tahu Abdul Halim. Halim ni sifat Allah Ta'ala yang mana bukan saja sabar, tapi memaafkan. Kita selalunya boleh bersabar, tapi nak memaafkan susah. Sebab tu, dia boleh sabar tapi dalam mendidih lah ni. Tangan dah ringan je. Tapi kita kena ada sifat sabar dan halim, pemaaf. Dia macam ginilah para jemaah, macam sifat persaudaraan dan sifat ithar. Kita ni diwajibkan bersaudara. Umat Islam diwajibkan, bukan sunat. Diwajibkan umat Islam bersaudara, makna ambil berat saudara yang susah. Menyayangi saudaranya sebagaimana kita sayang diri kita. Ini sekurang-kurangnya persaudaraan Islam. Itu pun pahala besar. Tapi ada yang lebih hebat daripada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, iaitu sifat ithar. Ini bahasa Arab juga. Ithar ni makna kita lebihkan saudara kita lebih daripada diri sendiri. Itu lagi besar pahala. Malahan Al-Quran memuji golongan Ansar, golongan Madinah. Allah Ta'ala puji golongan Ansar sebab ada sifat ithar. Apa dia? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Sebab orang-orang Ansar di Madinah ni, dia lebihkan orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, yang tak bawa apa-apa, kosong datang ke Madinah berhijrah. Jadi orang-orang Madinah, golongan Ansar, diberikan tanah. Bayangkan, berikan tanah bagi orang-orang Muhajirin, orang Mekah yang berhijrah. Ada yang rumah diberikan. Masya Allah. Sehingga Al-Quran memuji golongan Ansar. Sebab apa? Golongan Ansar ni lebihkan saudara daripada diri sendiri. Itu kalau orang Singapura, kalau ada macam gitu, memang hebatlah orang tersebut. Ini orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Kalau persaudaraan Islam hanya setakat sayang saudara, macam kita sayang diri kita. Macam seorang ibu, dia sayangkan anak, berkorban untuk anak lebih daripada diri sendiri. Itu yang kita nak. Zaman sekarang ini yang susah. Tapi Rasulullah telah mengajar kita cara-cara untuk ada sifat ithar. Jadi saya balik semula sifat sahabat tadi, yang mana Rasulullah memberitahu dua sifat ni Allah sukakan kamu. Al-hilm wal-anah, iaitu sifat sabar dan pemaaf, dan sifat al-anah, tenang. Jadi di sini Rasulullah nak terangkan, kita ni sabar, biar ada sifat tenang. Ada orang dia sabar, tapi kalang kabut juga. Tenang. Satu lagi sifat sabar dan lebih kurang. Macam Rasulullah tengok ujian baginda SAW, kesabarannya, musuhnya, orang munafiknya, golongan ahli kita buat kacau kat Madinah. Tenang, Rasulullah senyum. Paling banyak senyum di Madinah Rasulullah. Tenang dan menghadapi dengan sifat tenang dan boleh memaafkan. Jadi kita tak stres. Sekarang kalau kita belajar ilmu psikologi pun, kita kalau dah sabar, biar let go. Let go, jangan fikirkan, sudah maaf. Jadi kita tak stres. Kalau kita masih ingat, sabar, ingat, geram. Lama-lama makan diri sendiri. Jadi kita sudah. Lepaskan. Jadi itulah maknanya Al-Halim, maknanya bukan setakat sabar. Lepaskan, maknanya maafkan. Dan Al-Ana, tenang. Ini umat Rasulullah, kelebihan umat Rasulullah. Mungkin kita cakap, saya tak tenang. Yelah kita mungkin, tapi ramai di kalangan umat baginda tenang. Pasal apa? Kita tengok keadaan COVID ni. Umat Rasulullah macam mana pun keadaan, tidak menunjukkan kalang kabut, gopoh. Supermarket pun insya-Allah sampai dekat, saya ingat supermarket dekat Australia, dekat London. Yang saya heran tu, yang mereka berebut, ini tisu. Tisu tu mereka berebut. Patut makanan. Mereka berebut tisu pasal apa? Sampai orang kata, pakai air lah, senang. Sibuk dengan tisu berebut. Mereka nak istinjak, mereka pakai tisu. Kita kan pakai air. Sebab tu kita tak ada masalah pasal tisu. Orang-orang lain berebut, pergi supermarket, tisu.
Jadi kita tenang dalam menghadapi ujian dan insya-Allah sebentar lagi akan Isyak. Itulah jadi kesimpulan saya nak sampaikan di sini, iaitu kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketinggian darjat kita insya-Allah di sisi Allah, sifat sabar dan sifat tenang. Jadi kita teruskan walaupun keadaan apa pun, ini saya nasihat untuk diri saya juga ni ya. Keadaan apa pun kita sabar dan tenang dan berlebih kuranglah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita ganjaran yang tidak terhitung banyaknya bersama mereka Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.13 insya-Allah.